Lagak Bentong Kali bagaikan negara ini tiada undang-undang dan dia bebas berbuat apa sahaja mengikut kehendak nafsunya, termasuk membunuh seseorang. Berasal dari Bentong Pahang, P. Kalimutu atau juga dikenali sebagai Bentong Kali merupakan anak ke-8 daripada 11 beradik. Mula terjebak dalam kegiatan jenayah seawal usia 14 tahun, Bentong Kali menyertai kumpulan kongsi gelap Cina 04 dan mula mengenali dunia jenayah. Atas kesalahan tertentu, dia ditahan dan kemudian dipenjara ketika usia 19 tahun tetapi dibebaskan tidak lama selepas itu. Di penjara pada usia muda tidak menginsafkan Bentong Kali. Sebaliknya, kira-kira 4 tahun selepas dibebaskan, dia kembali bergelumang dengan dunia jenayah dengan menyertai kumpulan kongsi gelap India 08. Bersama kumpulan haram dan rakan penjenayah baru, Bentong Kali aktif mencabar undang-undang di sekitar ibu kota. Dia ditahan semula pada Julai 1985 mengikut ordinan darurat serta pernah ditempatkan di Pulau Jerjak, Pulau Pinang. Tetapi dibebaskan pada tahun 1987 bersama sekatan kediaman terhad di Kuantan, Pahang. Dunia jenayah bagaikan matlamat kehidupannya. Bentong Kali kembali menyertai dunia jenayah. Dia menubuhkan kumpulan kongsi gelap 04 yang tertumpu di Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur. Antara kegiatan kumpulan 04 ialah aktif mengedar dadah dan untuk kesalahan itu, Bentong Kali ditahan lagi pada April 1990 dan didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya. Bagaimanapun dia terlepas daripada hukuman apabila bukti tidak cukup untuk mensabitkan kesalahannya. Pada 1991, Bentong Kali dikatakan mula mengganas kembali dengan melakukan pembunuhan demi pembunuhan sehingga menyebabkan polis mula melancarkan Ops Buncit pada Jun 1993 untuk menghentikan keganasan Bentong Kali. Ops Buncit disertai 200 pegawai dan anggota polis termasuk dari Kuala Lumpur, Pahang dan Selangor bagi membuktikan pihak polis serius untuk memburu Bentong Kali hingga ke lubang cacing. Lagak Bentong Kali itu bagaikan negara ini tiada undang-undang dan dia bebas berbuat apa sahaja mengikut kehendak nafsunya, termasuk membunuh seseorang. Penjenayah gila ini melakukan jenayahnya tidak memilih mangsa. Di satu kejadian pada jam 5.30 pagi di sebuah restoran di Jalan Klang Lama, umum digemparkan dengan pembunuhan seorang pembuat teh tarik, Abdul Samad Hamid, yang telah ditembak mati dalam jarak dekat oleh Bentong Kali tanpa sebarang sebab yang munasabah. Pembunuhan paling dahsyat dilakukan Bentong Kali adalah kejadian menembak 6 orang lelaki yang menghadiri majlis hari jadi di Taman Tameng Jaya. Dalam kejadian kira-kira pada pukul 11 malam itu, 3 daripada mangsa mati di tempat kejadian. Seorang mati setiba di Hospital Kajang, manakala 2 orang lagi mangsa cedera parah. Rekodnya ialah 16 kes pembunuhan sehingga polis menawarkan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah kejam itu. Bentong Kali meninggalkan jejak jenayahnya menerusi kelongsong peluru jenis 9mm daripada pistol Sig Sauer buatan Jerman yang dijumpai dalam kebanyakan kes pembunuhannya sebelum itu. Dalam satu kejadian di Taman Tameng Jaya, Balakong, pada Jun 1993, seorang penjual roti canai menegur perbuatan tidak sopan Bentong Kali membuang air kecil berhampiran dengan rumahnya. Namun, tegurannya itu membawa padah. Bentong Kali berang dengan teguran penjual roti canai tersebut. Tanpa diduga, dia mengeluarkan sepucuk pistol dan melepaskan satu das tembakan ke arah penjual roti canai itu. Itulah salah satu jenayah tidak masuk akal yang dilakukan oleh Bentong Kali, penjenayah zalim di negara ini pada awal 1990-an. Bentong Kali tidak memerlukan alasan yang kukuh untuk membunuh seseorang. Kesalahan yang kecil sudah mencukupi untuk menamatkan riwayat orang yang tidak disukainya dan sudah menjadi tabiatnya menembak mangsanya pada jarak dekat. Polis mengklasifikasikan Bentong Kali sebagai bukan pembunuh upahan, sebaliknya sekadar melakukan pembunuhan demi pembunuhan mengikut kehendak nafsu mereka. Dalam gerakan memburu Bentong Kali, poster yang memaparkan wajah Bentong Kali dan kegiatan jenayahnya mula ditampal di tempat awam. Dengan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah ganas itu, kes buruan polis terus menjadi berita hangat. Tindakan bijak pihak polis yang menghebahkan berita mengatakan Bentong Kali kini berada di luar negara membuatkan Bentong Kali berasa selamat dan selesa. Ini membuatkan beliau leka dan keluar dari tempat persembunyiannya.
Polis terus melancarkan gerakan memburu kalimutu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pencarian pihak berkuasa kemudian berhasil apabila Bentong Kali dikatakan keluar dari persembunyiannya dipercayai untuk mencari seorang bekas konconya di Jalan Klang Lama. Intipan polis kemudian membawa kepada serbuan di markas persembunyian lelaki itu di sebuah rumah teres 2 tingkat di Medan Damansara, Kuala Lumpur pada 29 Jun 1993. Pasukan anggota elit polis dari Unit Tindakan Khas UTK Bukit Aman mengambil posisi dan mengepung kawasan perumahan itu. Situasi genting itu kemudian bertukar menjadi drama tembak-menembak. Bentong Kali bersama 2 pengikutnya melepaskan 2 das tembakan kepada polis yang mengepung kawasan itu. Bagaimanapun, kedua-dua tembakan penjenayah itu tidak mengenai atau mencederakan anggota polis. Menyedari tindakan agresif penjenayah itu dan cubaan mereka untuk melarikan diri, polis mengambil tindakan pantas dengan membalas tembakan. Tembakan balas sekitar jam 6.30 pagi menyebabkan ketiga-tiga penjenayah terbabit terbunuh dengan 1 das tembakan di kepala, menamatkan riwayat Bentong Kali. Kejayaan itu menamatkan episod das-das tembakan daripada penjenayah terbabit sepanjang era keganasannya yang membunuh kira-kira 16 mangsa. Sekian, terima kasih.